Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda sedang menyaksikan Gaspirasi bersama dengan saya, Ghazali Zawawi. Sebelum itu nak sapa dulu anda di rumah. Apa khabar anda semuanya? Diharapkan agar semuanya sentiasa berada dalam keadaan yang sihat dan positif. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada anda kerana sentiasa menjadikan Gaspirasi sebagai santapan motivasi anda pada setiap malam Rabu. Baik penonton, ini adalah pentas saya. Kalau anda lihat di kaca TV, ini adalah tempat untuk saya bermain, padang permainan saya, tempat untuk saya mengejar cita-cita. Tapi barangkali kepada anda di rumah yang sedang menonton Gaspirasi pada ketika ini, pentas anda mungkin berbeza. Ada yang di pejabat, ada yang di bank, di makmal-makmal sains, di perahu-perahu tambang atau penambang kata orang Sarawak, ataupun di rumah, di dapur sebagai seorang suri rumah yang berkualiti dan berjaya. Tapi percayalah, tak kira di mana pentas anda, persamaan kita punya semangat yang jitu, passion yang tinggi untuk mengejar kejayaan dalam hidup. Jadi siapa tetamu yang akan menginspirasikan kita pada malam ini? Saksikan video ini. She's very hardworking for the family. Memang dedicated to the husband and to the children. She can go further lah dengan apa yang dia pegang ini. She's a very determined individual. So I think when you talk about determination, I think all the things, all the other factors like being a strong lady, very dedicated, I think it all comes in place. Itulah tadi seorang penggemar yang menjadi penggiat fashion sekarang ini, pengasas Honeycomb, seorang pakar fashion daripada tempatan orang Sarawak kita. Juga pernah aksesorinya bukan sahaja digayakan oleh selebriti-selebriti terkenal tanah air termasuk Datuk Seri Siti Nurhaliza sendiri, tetapi juga pernah digayakan sehingga ke pentas peragaan gah KL Fashion Week 2019. Juga merupakan seorang ibu yang berjaya kepada 4 orang anak. Bukan saja berjaya dalam pelajaran, dalam bisnes, tetapi secara holistiknya berjaya dalam kehidupan mereka. Bersama dengan kita di Gaspirasi pada malam ini, Puan Ida Abdul Wahid. Assalamualaikum. Apa khabar Puan Ida? Baik. Apa khabar kita? Alhamdulillah, khabar baik. Ya adalah promosi video untuk Puan Ida tadi. Ya adalah suami Puan Ida. Ya. Anak-anak Puan Ida semua yang paling tua berapa umur? 28. 28. Penonton bayangkan 28 tahun dan sekarang Puan Ida berumur 48. 48 years old. Itulah nikmat kahwin muda kata orang. Kita baru ajak berumur belum sampai 50, baru 40 lebih, tetapi anak-anak kita dah besar, dah bekerja, dah orang bulat. Cik, pandai saya kelakar lah. Alhamdulillah. Tapi jika dicakap mengenai cabaran kahwin muda itu banyak sebenarnya. Tetapi itu kita akan tanya selepas ini. Kerana Puan Ida, kita nak tanya Puan Ida dahululah. Disebabkan oleh anak Puan Ida, iaitu Hani Sofia Atanazir, yang meminta Puan Ida untuk membuat extension. Headband. Membuat headband. Untuk kawan-kawan. Pada ketika itu yang mengubah hidup Puan Ida 360 darjah, yang membuatkan Puan Ida menceburi bidang fashion ini. Ceritakan kepada kami permulaan karier Puan Ida. Permulaan sebenarnya saya dah menjahit dari bangku sekolah. Dari form 5. I made my first beaded headband bermanik. Okay. Masa tu because kita kan tak mampu nak beli yang kita tengok dekat mall kan, ada kawan pun pakai cantik. So I thought I want something like that. Saya ingin nak pakai beaded headband. So I made one myself. Managed to jahit halus-halus dengan batu halus, dan berpeluang juga ada kawan-kawan yang beli. Sebab bila dia orang tengok suka kan, cantik. And then actually from there, and then memang berminat menjahit dari bangku sekolah lah rasanya. Memang dari bangku sekolah dari bangku sekolah lagi rasanya, because memang pernah mula aksesori dari form 5. That was 1990 lah, I think. 1990? 1995, yeah. So, and then kita fast forward. And then one time when anak saya Hani Sofia, yang nangga gambar, she saw photo of me. Okay.
memakai headband tersebut. Saya Okey. cakap, "Mama, cantik headband. Mana beli?" Aha. Cakap, "Mama buat." "Ya ke? So meaning boleh buatlah ni. Ajar saya buat." Dia cakap, "Ada ajar Hani buat." So we bought the ribbons, beads. So Hani nak buat apa? Nak bagi kawan-kawan katanya. "Oh, okey, boleh." So sikanlah nak buat satu, so buat banyaklah. So we made sama-sama yang mula jual. So by the end of it banyak beads berlebihan. Jadi saya ingat sayanglah kalau nak simpan, kalau usually kalau you simpan barang macam ni sampai bila you simpan. So dalam masa yang sama, you know, sometimes when you do something banyak tengok beads kan. And then after that the next few days, dalam the next week tu I notice other bling items, you know, dekat luar TV kan, dekat luar. So, kacak je aksesori bling-bling. And I thought, why not I do something about the one I have at home, yang banyak, yang terbeli lebih. So, why not I do something like what I saw masa tu trend, wearing orang banyak pakai statement accessories. So saya decided nak buat necklace rantai. So jadilah necklace macam ni. So Tengoklah kekemasan dan details yang ada pada aksesori Ida dari Honeycomb masa tu, ini. So I started making, and then I thought, boleh tahan tu pergi kami. So and then I started to make a few more, and then ingat kadang-kadang when you do something, because kami tak suka ajak berniaga. Kami dah pernah berniaga dari berjual nasi lemak. Okey. Sampai ke berjual mi goreng, hantar-hantar orang pernah. Pernah juga berniaga, Pernah. menjual So, nasi lemak. memang minat berniaga. Cheesecake Puan Ida ni sedap kalau nak tahu. Selepas ini sebab ada boundary ataupun garisan lurus tu sebenarnya antara berniaga dan berfashion, sebab sekiranya kita terlalu berfashion, kita mengenepikan aspek perniagaan, ia juga mendatangkan masalah kepada kita. Selepas ini semuanya dalam Gaspirasi, jangan ke mana-mana. Kembali lagi dalam Gaspirasi, penonton di rumah ingat, there's no one, tak ada orang yang boleh measure your own strength except your own self. Jadi kita kena ketahui apa kekuatan kita, apa passion kita, dan daripada situlah tak kira apa halangan yang mendatang, kita akan tetap mara ke hadapan. Itulah Puan Ida Honeycomb. Tak kira apa kecaman yang diberikan orang, apa halangan, kekangan orang kata, terpaksa menjalani kehidupan rumah tangga yang bahagia bersama dengan anak-anak. Itu juga satu rezeki. Tetapi pada masa yang sama, tak ada benda yang dapat menghalang beliau untuk terus memajukan orang kata bidang fashion, memeriahkan industri fashion tanah air dengan aksesori Ida Honeycomb beliau. Puan Ida, sebelum ini kita tahu Puan Ida pernah terlibat dalam event management, yang mana pada ketika itu ada satu peristiwa yang memberi kesedaran kepada Puan Ida, eye opener kepada Puan Ida untuk menjadi seorang lebih baik dalam satu pertandingan yang dipanggil sebagai look alike contest. Mana tidaknya berjumpa dengan seorang ibu, anak datang dahulu menggunakan van sapu. Selepas itu ibunya datang kemudian menggunakan motosikal. Kadang-kadang lambat ibu tersebut datang kerana terpaksa melakukan dialisis seperti yang diceritakan. Bagaimana situasi itu boleh memberikan kekuatan kepada Puan Ida dan memberi kesedaran kepada Puan Ida, bukan aku seorang sahaja yang struggle dalam dunia ini, ada orang yang kurang bernasib baik. Kita banyak buat pertandingan, aktiviti untuk kanak-kanak, kadang-kadang dengan keluarga, dengan ibu. So kakak seorang ni dia selalu datang dengan anak-anak dia. So saya tak berapa kenal sebab yang datang ramai. Jadi this particular family, they terselah nampak because every time ada event dia mesti datang dengan anaknya, selalu happy, selalu senyum. So nampaknya they are very happy together. And then one time tu satu masa anaknya datang dulu, and then ni mak datang dulu kita tak makan apa, nya dah cantik, dah berhias. I think that was like mother look like contest one time. So mak dengan adik dengan motosikal, kita datang makan apa, kami ajak dengannya. Kami datang tak makan van, mak makan bas, makan motosikal, makan bike, motorbike. So then
bila mak datang, oh sorry dah kakak lambat. Okey kata oh sempat lagi tu. Kita dari sini tak lambat. Kami pergi cuci darah katanya. Di sini tak cuci darah di GH. Kita dialisis kah? I ask her. Oh, tidak. Oh kami dialisis. Tapi but the thing is bila kami nanggalnya, she make an effort, to spend time with the kids, and she make sure that she's always there, Okay. and walaupun halangan lah, ya kira macam halangan, walaupunnya terpaksa pergi do dialysis dulu kah ataupun petang kah pagi, so she make sure she take the opportunity yang ada untuk spend time dengan anak. So saya it makes me think that betapa kita tu yang lebih bernasib baik, kita patut sentiasa bersyukurlah kerana orang kedanya pun tempat dia dapat that activity ataupun pergi ke sesuatu tempat dia walaupun terpaksa naik van, terpaksa pakai motorbike, motosikal, Bayangkan selepas menjalani dialisis, naik lagi motosikal semata-mata untuk menceriakan anak-anak. She's just smiling, sentiasa tersenyum. Sentiasa tersenyum. Sentiasa tersenyum. Si nampak kena macam orang sakit, Dan dia sentiasa nampak segar ceria kerana anak-anaknya. Itulah sikap perjuangan pengorbanan seorang ibu. Dan bila bercakap mengenai sentiasa spend quality time bersama dengan keluarga ini, Puan Ida juga merupakan seorang yang sangat mementingkan keluarga, a very family oriented person. Dan ada satu ketikanya berhenti sekejap untuk menjahit aksesori ini semata-mata untuk fokus kepada anak-anak yang masih kecil pada ketika itu di Kuala Lumpur. Dan Puan Ida, kalau boleh diceritakan apa pengorbanan yang Puan Ida lakukan terhadap anak-anak Puan Ida ini. Dengar-dengar tak pernah mengharapkan orang lain nak hantar ke sekolah dan sebagainya. Walaupun sesibuk mana, inilah wanita yang membuat sarapan, yang membuat makan tengah hari, yang menghantar anak-anak ke sekolah sehingga 3 daripada 4 orang anaknya pada hari ini semuanya telah mendapat pendidikan yang tinggi. Seorang lagi tingkatan 4, tingkatan 5 tahunnya. Form 5. Form 5. Ya, tingkatan 5. Apa lagi pengorbanan yang dilakukan oleh superwoman ini? Saya rasa because saya kahwin muda, jadi anak-anak pun memang masa tu kecil-kecil. Jadi saya rasa kalau nak guna perkataan pengorbanan tu, rasanya macam because itu sebenarnya tanggungjawab. Betul. As soon as you are married and then you decided to have a family, kan saya rasa anda mesti jalankan tanggungjawab yang telah diamanahkan. Tuhan anugerahkan kamu keluarga dan anak-anak, dan saya percaya bila kamu jalankan amanah tu dengan sebaik-baiknya, it will be rewarded. Macam bila anak tu dah besar and anak akan menjadi orang-orang yang berguna, saya rasa. Dan kalau nak cakap pasal pengorbanan tu, pun saya pengorbanan sangatlah. Senang cerita macam inilah. Seorang ibu yang kuat tak pernah anggap benda yang susah itu sebagai pengorbanan. Semuanya tanggungjawab. Kecuali kita lakukan dengan tidak ikhlas, kita akan komplain. Kita akan membuat aduan dan sebagainya dan kita klaim itu sebagai pengorbanan. Tetapi Puan Ida sendiri memikul tanggungjawab itu dengan jayanya sekali. Disokong oleh suami. Alhamdulillah, itu adalah rezeki daripada Allah juga. Suami yang baik, sentiasa menyokong kerjaya dan kehidupan Puan Ida selama ini. Bagaimana pula dengan orang-orang yang mungkin tak bernasib baik? Juga kami pernah menemui mereka yang pernah berkahwin muda sebelum ini, namun berjumpa pasangan yang salah, yang memberikan mereka satu peristiwa dalam hidup yang sukar untuk mereka lupakan. Tapi Puan Ida bernasib baik. Mungkin apa pandangan Puan Ida mengenai situasi ini? Saya percaya setiap situasi yang diberikan kepada kita, setiap orang, itu adalah dugaan. Betul. Setiap seorang daripada kita. Jadi saya tidak jauh daripada menerima dugaan hidup, ada merasa sedikit keperitan. I mean dalam rumah tangga kan, mesti ada ups and downs-nya. Tapi sekiranya kita bertemu dengan situasi tersebut, mendapat spouse yang tidak berapa nak terlalu menyokong dari segi emosi ke apa, kita sepatutnya rasa lebih bersabar dan beri peluang lagi kepada pasangan anda itu. Dan sebenarnya saya rasa sebelum anda menyalahkan pasangan anda, cuba
teliti diri sendiri dulu. Maybe kesalahan ataupun kesilapan ada pada anda. Maybe anda betulkan diri anda dahulu sebelum anda cuba menyalahkan your pasangan. Lakukan refleksi diri Yes, dahulu. refleksi diri dulu. Dan baru kita cuba untuk pertahankan Ya. sesuatu, baik bukan sahaja rumah tangga, apa sahaja dalam kehidupan kita. Namun perkara pertama yang perlu kita lakukan adalah sentiasa positif. Ya. Analisis diri dahulu. Puan Ida, ini aksesori yang dipamerkan di depan ini. Dengar cerita ada ketikanya daripada subuh sehingga ke isyak. Dan berhenti rehat hanya untuk solat dan makan. Ya. Berapa banyak movie dia habiskan untuk satu aksesori ni? Sampai if I watch, kalau tengok one season tu, maybe whole episode habis. Whole episode habis. One season 13 episode Saya habis. dengar. Saya tak tengok, saya dengar, because actually bila memasang movie ke apa, untuk because takut mengantuk kan. So at least ada sedikit macam hiburan lah. Betul. Dalam menjahit berjam-jam kan. So tapi siap. Barang siap ya. Kalau saya berhenti, saya rasa I want more focus, saya berhenti dulu movie yang. Kalau ada orang yang pegang-pegang, ada tangan berpeluh, marah tak? Marah, saya tak suka. Jangan pegang aksesori Ida Hanikom kalau tangan anda berpeluh. Ataupun because kalau saya jahit dalam beberapa jam, kalau saya perlu berhenti sekejap, saya akan letak balik dalam kotak. Saya tak akan biarkannya berangin ke, kena panas ke, kena air ataupun tangan. Kalau boleh kurangkan daripada sentuhan tangan kadang-kadang peluh ya. Not good for the accessories. Ya, itulah ketelitian dan kekemasan yang ditunjukkan oleh seorang penggemar dan penggiat fashion tempatan orang kita pun dari Sarawak, sebab ialah segala aksesori yang ada dibuat oleh beliau menjadi pilihan selebriti-selebriti terkenal tanah air, termasuk Datuk Seri Siti Nurhaliza sendiri. Selepas ini kita nak tanya beliau siapakah idola dalam hidup beliau. Selepas ini hanya dalam Gaspirasi. Ida tu menantu kami tua, anak laki tua lah. Dia tu very independent lah. Suka bola kerja dirinya. And she's very hardworking for the family. Memang dedicated to the husband and to the children. She can go further lah dengan apa yang dipandangnya itu. She's a very determined individual. So I think when you talk about determination, I think all the things, all the other factors like being a strong lady, very dedicated, I think that all comes in place. Well, I think that's how I see her professionally. On a personal basis, as the missus, she's very caring, very loving. Anything she does, it's all about everybody else first. Yeah. Kembali lagi dalam Gaspirasi, kita masih lagi bersama dengan Puan Ida Hanikom. Itu tadi adalah suami dan ibu mertua kepada Puan Hanikom. Bila bercakap mengenai ibu mertua Puan Ida, apa yang ada pada ibu mertua Puan Ida ini yang sentiasa memberikan sinar-sinar keceriaan dalam hidup Puan Ida bersama dengan keluarga? Apa yang Puan Ida contohi daripada beliau? She's always kind to me lah. She's like macam ibu, because lama saya berkahwin memang banyak spend time masa dengan dia lah. Because maybe saya lebih anak daripada suami saya kepada dia, you know. We're like mother and daughter. You know, she's like my own mother. You know, I can tell her, boleh bercerita apa-apa dengannya. Nya pun selalu bercerita apa-apa dengan kami. So we are very open. Kalau nya mau advice pun, mau nya marah pun, tegur pun, kami biasa. And then
banyak memberi nasihat dalam berumah tangga, dalam cara nyuci baju yang betul. Oh, sampai begitu. Ya, Ali. sampai boleh jimat. Boleh jimat sabun cuci. Sampai kini tu kami pakai nyampun tip ya. So, because saya kahwin muda, kahwin awal, and then dari awal memang sudah duduk serumah dengan ibu mertua. Jadi memang lama duduk dengannya, and then she's always there with me. Masa saya confinement dengan anak nombor 2, dialah yang jaga saya. Itulah orang kata hubungan bukan sahaja antara seorang anak dengan ibu kandung, juga perlu dijaga hubungannya antara seorang anak dan ibu mertua. Dan sekiranya ini boleh menjadi contoh kepada mereka di luar sana bahawa kita sentiasa utamakan keluarga, tak kira apa sahaja cita-cita yang ingin kita capai. Dan bagi Puan Ida sendiri, agak-agaknya siapakah idola dalam kehidupan Puan Ida? Dalam kehidupan saya, idola saya, I would say my mother and my mother-in-law. My mother, because ibu saya adalah seorang yang tabah dan sabar dan cekal, sebab dalam pertengahan kahwinan ya, quite awal, dia sudah bercerai dengan arwah bapa saya. Jadi selepas bercerai itu, dia fell into depression. Lepas tu dia tidak lagi duduk bersama dengan kami, because dalam masa tu kita adik-beradik masih sekolah. Jadi we depend on bapa kita untuk hantar kita ke sekolah. Jadi ibu masa tu duduk dengan nenek, 2 orang. Jadi dalam masa dia sedih, kadang-kadang jauh, kerana most of the time dia memang jauh daripada kita sebab kita tak tinggal dengan dia. Kita akan visit dia setiap hujung minggu. Tapi memang dia sedih berjauhan dengan kami. Tapi dalam keadaan sedih tu, dia masih juga dapat menjaga nenek 2 orang yang sudah lanjut usia dengan baiknya. Ya. Dan bagi ibu mertua Puan Ida? Ibu mertua saya tengok dia memang seorang yang sangat tabah dan sabar, sama juga, tapi dalam situasi yang lain. Sekarang ni bapa mertua sudah duduk atas kursi roda. Jadi dia seoranglah yang menjaga. Ada juga adik ipar dan anak-anak buah, tapi dari pagi bagi mandi, makan, bawa pergi hospital. Jadi from there, bila saya tengok ibu mertua dan ibu saya ambil pengajaran being sabar dan sangat cekal dalam menghadapi apa-apa situasi pun. Ya? Sabar. Kesabaran itulah yang menyebabkan hasil kerja Puan Ida Honeycomb ini, kalau boleh disaksikan aksesori ini, kalau boleh dilihat depan mata, memang sangat kemas dan teliti hasil kesabaran seorang ibu, seorang superwoman, seorang usahawan, seorang fashionista Puan Ida Honeycomb ini. Puan Ida, kepentingan media sosial, kuasa viralnya luar biasa. Yeah. If it happens on the right timing, promoted by the right person, dia akan menjadi satu, orang kata, pencapaian yang luar biasa yang boleh menyebabkan apa barang yang kita hasilkan dikenali ramai orang. Ceritakan, Puan Ida. Kali pertama saya menggunakan media sosial untuk mempromosikan barang. Pada masa tu saya tengok Hani Zalika ada membuat posting menyeru fans dia, siapa yang berminat untuk dia mempromosikan barang-barang ataupun produk-produk baju ke apa-apalah, kasut. Dia minta kita hantarkan email dan propose lah apa-apa. Jadi saya ingat itulah kali pertama, and dia adalah selebriti pertama yang mengenakan aksesori saya. So kita kena cuba. Jangan rasa macam tidak yakin ke, maukah hanya makin aku. Kena cuba. You kena cuba. You have to try. You will never know. So saya hantar email, and then mendapat respon positif. Jadi saya hantar, and then terus dia promote saya menggunakan Instagram dia, dan terus dikenali, lebih ramai mengenali aksesori yang saya buat. Jadi dari situ, dari masa ke semasa, ada lagi artis selebriti yang kontak saya untuk mohon untuk memakai sponsorship. Siapa yang selebriti yang agak-agaknya belum lagi pernah memakai aksesori Puan Ida?
Susah nak jawab. Hampir semua. Taklah hampir semua. Datuk Seri Nurhaliza pernah pakai? Pernah pakai. Vanida Imran pernah pakai? Ada pakai, itu dah geng dah. Oh, dah geng dah? Ya, Vanida Imran, Faradia, Siti Saleha, Anzalna, siapa lagi ya? Mira Filzah pun ada pakai. Kalau lelaki boleh pakai aksesori ni, boleh saya pakai? Boleh. Maybe a brooch. Maybe a brooch maybe untuk a brooch. perkahwinan, kahwin muda. Macam Puan Nida, rezeki melimpah ruah. Lepas ini, kita nak tanya Puan Nida mengenai pencapaian beliau di KL Fashion Week 2019 dan juga aksesorinya pernah ditayangkan di muka hadapan majalah Hijabista. Jangan ke mana-mana, terus berinspirasi bersama kami dalam Gaspirasi. We have been friends for more than 10 years. Nyatok jenis orang yang very supportive, yang interesting, and then always there when kami ask for opinions. Besides doing her bib necklace honeycomb, she is the best cook. She has lots of recipes in very simple recipes which I always ask from her. She is forever ready lah. She is just genius. Whatever she creates is magical. I mean, I could put on this shirt yang simple and just pakai her earrings and to her sparkles. Jadi kami nang suka that she is very passionate about what she does. Hi! So if I were to describe Kak Ida, I would say that she is a very hardworking woman. She is very determined, very passionate, and most importantly, what I love about her is her kindness. She's very thoughtful, and I'm so grateful to have her as part of my Miss World Malaysia 2018 journey, because without her love and her support, I wouldn't have done, what I did. So thank you so much, Kak Ida. I really appreciate you, and I wish nothing less but the best for you. No, this is not Ida. Kami Zalina. I'm Ida's twin sister. Yes, we look alike. Suara pun sama, but we have different personalities. She does beats. I'm neither. Memang very creative, very hardworking person. She's very friendly, very talkative. That's why her doing this honeycomb is very successful. Sentiasa put her mind to it. She's always a focused person. I think she started that since she was in school. She was experimenting it with a head choker. I remember that very vividly. When she puts her mind to something, she'll do it. I hope a success for her. She will go all the way, I'm sure, because of her consistency and determination. Wish you all the best from your twin sister. Love you. My name is Ayu, and I am the oldest daughter. My mom, I cannot remember the day that she ever stopped beading, doing anything related to her business. She's always beading something every single day, and she's been doing that for like years and years. I also know that she's a very detailed person. I remember the first time she asked me to help her to make these necklaces and stuff, and she gave me so many corrections that I have to do over because I wasn't doing it right. At first I was a bit frustrated. After a while I understood. It's very supportive and hardworking, always pushing me to strive harder and stuff like that. And she's like my best friend. I can always talk to my mom. There is a boundary, but I always feel like I can talk to her just about anything. I hope she will always bead and have passion for it and actually enjoy it for a very long time. She does it so intricately. It's to the point where I'm thinking to myself, like, I don't think I can ever do that. So yeah, I hope Honeycomb will grow and keep on growing, even more successful in the future, and be happy with what she has, what she will have and achieve in the future. My mother is one of the most hardworking person who tries a lot and puts in a lot of effort in whatever she's working on. Ma, I hope you are proud of how far you've come and all the things you've achieved for Honeycomb. Please stay healthy for a long time and be happy.
My mom is such a great person. She works hard every day, most probably more than 12 hours a day. Ma, you're the best. I will love you forever. Stay safe and please lower your brightness on your phone. Gembira melihat wajah anak-anak, seorang wanita yang berjaya dan orang kata hasil titik peluh kita membesarkan mereka menjadikan siapa mereka sekarang ini. Masih lagi Gaspirasi bersama dengan seorang penggemar dan penggiat fashion tempatan, pengasas Honeycomb, Puan Ida. Puan Ida, kalau boleh ditanyalah, negara mana yang ingin sekali nak Puan Ida kunjungi? Agak-agaknya Indonesia, Singapura, United States, Italy. Italy. Maybe, yeah. Italy kah or Europe, anywhere Europe, New Zealand cantik. Namun Puan Ida mengambil pendekatan mementingkan keluarga, mementingkan kewangan yang kukuh bersama dengan keluarga. Apa yang penting adalah anak-anak, sehingga kan tak mahu meminjam sana sini untuk pendidikan anak-anak, semuanya ditanggung sendiri dan itu sebenarnya pengorbanan yang dilakukan oleh Puan Ida. Tadi kita cakap pasal pengorbanan ya. Tak terfikir. Kan? Tapi jika anak-anak ingin travel dan sebagainya tak halang lah. Tak halang. Saya akan support 100% because saya nak mereka melihat dunia. Kalau saya tak sempat pergi, saya nak mereka merasai dan go further, see the world, Ini bukan soalan jahat lah saya kira, tetapi pernah tak rasa unfair tu? Sebab kita yang orang kata mengeluh keringat, ya, banyak berusaha dan sebagainya, tetapi kita terpaksa bertahan-tahan keinginan kita untuk melancong demi melihat kejayaan orang lain. Puan Ida. Saya tidak rasa that miss out or apa-apa sebab saya rasa bahagia dan happy dengan apa yang ada walaupun daripada anak pertama, daripada kahwin muda sampai sekarang. Kena rasa sentiasa bersyukur dan dengan tanggungjawab tu tadi dan saya tak pernah terfikir pasal sepatutnya saya lebih berpeluang untuk ada peluang untuk travel ke, untuk membeli lebih barang ke, sebab saya rasa sebagai ibu bapa, keperluan anak-anak terutama sekali pelajaran dan pakaian, tempat tinggal itu lebih penting. Itu lebih penting. Dan kalau kita lihat daripada pesanan ahli keluarga dan rakan terdekat Puan Ida itu tadi, perkataan yang sama adalah hard working. Ternyata itulah sebenarnya personality Puan Ida. Namun itu perkara yang positif. Jika kita lihat dari segi cabaran yang mendatangi daripada mungkin kenalan rapat yang pernah klaim Puan Ida mempunyai aksesori yang mungkin corak dan hasil kerjanya sedikit meniru aksesori-aksesori lain. Bagaimana you mengatasi segala kecaman-kecaman macam ini? Okey, selalunya tak selalu, ada sekali dua berlaku perkara seperti itu ataupun ada yang menegur dalam IG. Pendekatan saya ignore. Saya cuba tidak pedulikan, ya. Because tak ada apa yang dapat anda lakukan. I mean, pada satu masa mereka akan berhenti juga kalau you asyik nak memikir apa orang lain fikir ataupun apa kecaman, kerja sendiri yang anda buat tak akan habis. Because masa tu sangat penting bagi saya. Kalau asyik membuang masa fikir apa orang fikir, kecaman ke apa ke atau negativity, saya rasa banyak lagi benda yang you dapat buat daripada kalau you cannot control keadaan tu. I mean, why should you waste time on dan that? Dan gunakan kecaman dan kritikan mereka ini sebagai satu semangat untuk kita menjadi lebih baik. Dan ternyata Puan Ida, aksesori beliau pernah digayakan, dipamerkan di muka hadapan majalah Hijabista sehingga diperagakan di KL Fashion Week 2019. Itu adalah hasil titik peluh Superwoman ini. Puan Ida, kalau kita bercakap dari segi teknikal mengenai bisnes itu sendiri, kadang-kadang dalam bisnes ini kita tak dapat untuk mementingkan passion 100%. Maksudnya hala tuju juga perlu untuk kita fikirkan dari segi bisnes. Pernah tak terfikir, aku tak dapat untuk membuat aksesori ini macam aku yang mahu kerana aku perlu untuk memenuhi cita rasa pelanggan semasa. Pernah tak terjadi situasi demikian? Ya, pernah juga berlaku, tapi anda mesti sentiasa ada to refresh yourself dan
paling penting you tanya pelanggan apa yang mereka mahu. Itu paling penting. Jadi itu yang membuat handmade accessory ni sebenarnya tidak berapa susah sebab all the ideas dan juga inspirasi datang daripada pelanggan anda sendiri. Dan kadang-kadang semangat tu menjadi lemah kadang-kadang kan, because certain permintaan anda tidak dapat nak tunaikan. Tapi anda mesti sentiasa buat research dan jangan putus asa. Jangan putus asa. So kalau rasa macam tidak berapa dapat nak menyambung kerja pada masa tu ataupun rasa macam you berhenti sekejap, rehat, maybe keluar sekejap ke, ataupun kadang-kadang idea tu pandai macam stuck, and then tidak berapa nak because maybe anda penat, kadang-kadang you tak tahu kan, gas pun kadang-kadang kerja, kadang-kadang you kena rehatkan. Tetapi apa yang tidak menghentikan kita adalah passion kita. Dan Puan Ida, mungkin untuk minit-minit yang terakhir ini, kita nak tanya Puan Ida, kerana setiap apa yang kita lakukan, baik kepada anda di luar sana, apa juga pekerjaan yang anda ceburi, we have to show our differentiators. Our presence need to be felt. Jadi bagi Puan Ida sendiri, sebab kadang-kadang ada orang yang kerja di bank ni dah bekerja di sini berapa tahun. Saya kenal awak. Saya tak kenal awak walaupun awak dah bekerja 3 tahun, because the presence tak dirasai. Bagi Puan Ida sendiri dalam industri fashion ini, how you make your presence to be felt by everyone? Okay. Saya rasa dalam industri yang saya ceburi, membuat aksesori. Jadi bagi saya to make your presence felt, it has to be ada kelainan. Contohnya kalau saya kelainan tu sebab dia adalah bespoke. Bespoke tu maksudnya custom made. Dan satu lagi kelainannya adalah everything is detail dan sangat apa orang kita mana? Wutit. Wutit. So itulah kelainannya. Kalau saya nak terus berpanjangan dalam industri ini, itu sangat penting. Kualiti. Tips kepada mereka di luar sana yang sekarang mungkin sedang bekerja tetapi juga untuk memulakan perniagaan, wajarkah mereka untuk berhenti bekerja, Puan Ida? Oh tidak. Kalau you tanya saya, minta tip tu, sebolehnya you continue what you're doing, bekerja, dan pada yang masa sama bahagikan masa dengan betul, dengan apa tu, sangat berdisiplin untuk mencuburi bidang perniagaan yang ada minat. Kalau boleh jangan berhenti kerja. Jangan pernah berhenti kerja. Kalau Puan Ida boleh lakukan, seorang suri rumah, seorang ibu kepada 4 orang anak, juga mempunyai aksesori-aksesori yang sangat eksklusif sebegini, kita juga boleh lakukan. Baik penonton, apa yang kita boleh dapat daripada Gaspirasi pada malam ini adalah apa pun pentas yang kita ada, baik di industri perbankan, fashion, pengacaraan dan sebagainya, we need to show our presence. We have to be there to be different. Dan bagi anda, jangan pernah orang kata menghitung setiap apa kebaikan yang kita lakukan, sentiasa positif menerima segala kecaman dan kritikan, kerana itulah yang menjadikan kita untuk lebih baik pada hari ini. Terima kasih Puan Ida sudi berkongsi cerita dalam Gaspirasi. Terima kasih banyak-banyak. Dan kepada anda di rumah, pastikan kesetiaan anda minggu hadapan. Kita akan bersama dengan tetamu-tetamu istimewa yang akan menginspirasikan kita setiap malam Rabu. Pastinya dalam Gaspirasi. Saya Ghazali Zawawi. Assalamualaikum. Jaga diri.